Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan daripada ayat yang kita masih dalam surah Wadduha belum selesai lagi, iaitu 2-3 ayat di akhir. Bina di atas ayat yang telah lalu pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. Tepat nak sambungnya iaitu pada firman fa ammal yatima fala taqhar. Sambung di atas ayat yang kata dulu alam yajidka yatiman fa'awa. Allah Ta'ala buat rupa soalan tapi pada maknanya orang panggil takrir. Tidakkah tahu Tuhan engkau bahawasa engkau Tuhan Muhammad yatim? Tak kamu dulu tu yatim? Seolah-olah mengakunya iya. Baik, oleh itu bila mu tu dulu biasa lalu yatim, mu dulu tu pernah jadi anak yatim, maka Allah Ta'ala beri kepadamu ada yang memelihara, yang membelanya. Mana?
Selepas pada meninggalnya ibu, nenek pelera. Selepas pada neneknya, bapa penakat Abu Talib. Tu Allah fa'awa. Maka tak kala itu fa'ammal yatima fala taqhar. Maka adapun anak yatim tu, maka janganlah engkau, hai Muhammad, jangan engkau kerasi. Jangan engkau kerasi, jangan engkau kasar. Ai fala tusallid. Itu makna fala taqhar, ai fala tusallid alaihi bizulmi. Setengah tafsir. Maka jangan engkau kerasi, yakni atasnya, atas anak yatim tu dengan zalim. Lahna zalim dengan ambil hartanya. Ini apa tu? Ini perkara ni mustahil. Atas orang jadi rasul tu bersifat zalim, bukan? Mustahil pada akal. Sebab walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umum mana-mana nabi alaihi wassalatu wassalam, walaupun mereka itu manusia, bersifat dengan segala sifat dan perangai manusia, tapi berbeza dengan manusia umat. Kita umat ini mungkin berlaku maksiat, tapi orang peringkat nabi-nabi ni mustahil atas mereka itu berlaku maksiat. Jadi setengah daripada maksiat tu zalim, ambil harta anak yatim. Sebab berlaku sangat di zaman jahiliyah, bila seorang bapa meninggal, ada tinggal anak-anak kecil, orang panggil yatim. Kemudian seorang bapa tu terkadang dia kaya. Bila dia mati, tinggal anak kecil, panggillah yatim. Dia sampai itu tinggal harta, maka harta jadi pesaka boleh ke anak yatim tu. Mana yatim dari segi tidak ada bapa yang kecil, tapi kaya kerana boleh pesaka. Maka di situlah berebut oleh bapa-bapa nakal, adik gemulah, kakak gemulah, nak berebut. Berebut apa? Nak bela anak yatim. Tapi bukan tujuan bela anak yatim atas kesian ke anak yatim, tak. Nak berebut harta. Tu ceritanya. Sebab budak kecil tahun mana? Kalau tahu kata dia ada harta pun dia tak kerti nak bercara. Dia tak tahu apa. Maka lalu tah di zaman jahiliyah dulu buat zalim ke anak yatim. Maka harta anak yatimnya berhabis. Tu dia. Apabila datangnya Islam, Nabi SAW dilarangkan makan harta anak yatim secara zalim. Maka tak kala tu Allah Ta'ala beri rasa ke Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, lahir dia tu yatim. Ibu pula mati, piatu pula dah capur dua. Lepas tu mengingatkan dia lah ni, ingatlah. Mu dulu biasa yatim Muhammad. Ingat anak-anak yatim, mu jangan buat zalim ke dia. Jangan duk mengerasikan dia. Pak kena lagu mana? Ambil daripada muqtada ayat, maka hendaklah engkau rahim. Itu lagu tu. Yang ni maka hendaklah engkau tu yang kasih sayang dengan mereka itu anak yatim tu. Sebab mu biasa yatim. Lah mana tu rahim? Dengan beri kepadanya, kepada anak yatim. Sebab apa mu jangan mengerasi dia? Ada setengah tafsir, fala taqhar ay fala tahtaqir. Jangan engkau buat melekeh ke dia. Jangan engkau pandai lekeh ke anak yatim. Satu dia budak. Yang kedua pulaknya dia tak erti apa lepas tu budak. Jangan buat pandai lekeh ke dia. Sebab keyatiman ni lebih, tidak ada di yang lain.
Pasti ada kelebihan tentang anak yatim tu, ada kecek hadis panjang pula tu. Tentang kelebihan anak yatim kita kau tengok ke depan. Sebab apa jangan akau mengerasi dengan ambil harta, bahkan akau kena rahim, kena kasih sayang ke dia dengan berikan kepadanya, apalagi harta dia ada sendiri dah belum molek, nanti dia besar serah harta tu ke dia. Kalau dia kaya, harta peninggalan ada, jangan serah lagi ke dia. Bila dia molek, harta dia jangan serah lagi ke dia. Bahkan kalau orang bela anak yatim, bila nak belanja kepada dia tu, belanja dengan harta anak yatim tu sendiri, kena ada saksi, kena ada petulur jaga. Tengok syarat jaga tu dah. Sabit kalau orang berjaga anak yatim tu bukan apa dia, orang pada awalnya orang jaga anak kecil. Kalau masalah ibu mati tu tak panggil yatim. Tak panggil yatim daripada syarak. Kita misal tu ibu mati, maka duduk dengan bapaknya. Maka ibu mati, ibu tu kaya ada harta, tapi hingga syarak tak panggil yatim, mati ibu Jadi mati ibu, anak kecil duduk dengan bapak. Maka bapak dia harus tasarruf, retah. Kemudian bila dia nak belanja hak anak dia nafkah, dia tak sanggup ambil hak anak dia, guna hak dia sendiri. Boleh? Tak ada apa bapak. Sampai ke tahap peterah mana tu, sampai dia peterah, dia tak ada nak ambil harta hak anak, dia nak guna hak dia sendiri. Boleh? Sebab dia sah kereta. Adapun kalau orang lain pada bapak terbenar pak nakal atau wasi, orang pesan ni qayyim panggil, hak tu kalau dia nak belanjakan tu dengan harta anak yatim, mesti kena menghadap qadi dulu. Sebab apa? Sebab dia tak boleh tasarruf ke bapak sendiri dah. Tu cerita sakup pak dengan anak tu, anak kecil. Kemudian di sini Allah Taala kata fala taqhar, jangan akan mengerasi dengan ambil hartanya, kerana sebab apa? Kerana engkau pun yatim. Itu makna ayat. Habis tu ni di sini boleh ulama kata ini Allah Taala beri rasa kepada orang nak jadi pemimpin ni. Kalau biasa rasa kok susah dulu, biasa susah, biasa timbul ujian macam-macam, bila dia boleh jadi jawatan, dia ingat kesusahan dia dulu, dia main kesianlah pada orang lain. Tapi kalau orang tak biasa lagu tu lain sikit. Ini setengah pada Allah Taala beri rasa dia tu yatim. Sebab mu biasa yatim dulu Muhammad. Tu mana? Oleh itu ingat anak yatim, mu jangan buat kerasi ke dia. Di sini wak mai hadis. Kemudian bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, telakak sikit. Sebeda, kamu tulis bawah lagi. Sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik rumah muslimin itu rumah yang ada anak yatim, yang diperbuat baik kepadanya, tu sebaik-baik rumah. Nak rayak kelebihan anak yatim. Kelebihan anak yatim tu siapa kata? Sebaik-baik rumah. Rumah orang Islam yang ada dalam rumah tu anak yatim, tapi anak yatim yang yuhsanu ilaih, yang dibuat baik padanya. Rumah tu sebaik-baik rumah. Pasti dia ada sebaliklah. Sejahat-jahat rumah muslimin yang ada padanya anak yatim, yang dibuat jahat ke atasnya, yusa'u alaih. Tu jahat-jahat rumah. Ini apa ni? Nak menggalakkan supaya orang ada anak yatim belum malak, kebaikan besar. Dan juga nak tarhib, nak menakuti orang yang ada anak yatim jangan buat hudud. Tersakut hadis dengan sabit dengan ayat anak yatim. Satu. Lepas pada tu dia kata lagi.
Kemudian sebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis pula mari, aku dan orang yang pelihara anak yatim. Berkali kita tu jatuh anak kita dah pelihara yatim lalu dah. Barangkali ada anak lagi. Aku dan orang yang pelihara anak yatim itu dalam syurga. Dia kata anak wa kafilul yatim fil jannah. Aku dan orang yang pelihara yang membela anak yatim itu adalah dalam syurga. Tengok dia jamin. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh jamin. Nah, Allah Taala kelebihan dia sama kita tak leh buat jamin syurga itu. Nah, kalau muat ini aku jamin syurga. Hai, jangan haram. Jadi buat lajar. Aku jamin mung syurga. Jangan, tak boleh. Haram. Sebab kita dia pun tak tahu. Kita sendiri ni ke mana? Tak tahu. Cuma kita lagu mana? Harap-harapkan dengan rahmat Allah. Semoga-moga Allah ampun. Semoga-moga Allah menjadikan kita daripada ahli syurga. Harapan tu doa. Orang panggil mutuh tak boleh. Dah setengah berani kita lagu tu. Mu syurga cakap. Muat lagu ni mu syurga cakap. Jangan. Haram dia mula kita. Tu orang panggil satu perkara yang kita tak sedar kata salah. Dia kata mutuh dia tak boleh. Nabi SAW dia kata aku dan orang yang pelihara anak yatim dalam syurga macam ini hakaza dalam hadis. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Bila dia kata macam ini, berarti dia isyarat. Diisyarat kepada dua anak jarinya di akak jari ini. Aku orang yang pelihara anak yatim tu dalam syurga begini. Jawab itu. Begini. Lepas tu kerana kedua anak jari tu ditafsirkan sababah jari telunjuk, al-wusta jari tengah. Orang Melayu kita panggil jari hatu ni tak? Jari tengah. Jaga dua ni. Nak ayat atau rapat. Kalau kata kek dua ni, tu sengai kan ni. Ada orang kek juga, kek ini sengai dua. Tak? Kek. Mana ada sengai lah. Nabi dah jaga kek ini. Maknanya jari telunjuk dengan jari tengah dia rapat. Aku dengan orang bela anak yatim dalam syurga macam ni. Macam ni. Jawab itu. Tu kelebihan. Ada pula satu hadis, satu orang pergi merayu. Ya Rasulullah, saya ni jadi hati kerah sikit. Ni buatlah mana ubat. Kerah hati ni. Maka ajar dia Nabi SAW mungkin sapu kepala anak yatim. Mudah-mudahan hatimu terlembut. Ubat besar weh. Tak ada kedai tu. Suruh pergi sapu cari anak yatim, cuma anak yatim sapu kepala. Pada riwayat pula setiap rambut yang ia kena tanganmu sapu tu, Allah itu kebajikan besar. Hatu anak yatim sapu kepala. Tu dia kelebihan dia. Siapa jadi ubat kerah hati sapu. Tu semua tu dalam beberapa hadis sebut mengenai dengan kelebihan anak yatim dan ditarghib, digalakkan kita tu supaya hormat pada dia. Sapu kepala dia. Hasilnya kata aku dengan orang pelihara anak yatim tu masa pas dalam syurga semacam inilah akak dua putus anak jari telunjuk dan anak jari tengah. Tu sakut pak dengan hal anak yatim. Dan hadis di atas tadi sebaik-baik rumah muslimin, rumah yang ada dalamnya anak yatim. Rumah yang ada dalamnya anak yatim, tapi anak yatim yang dibuat baikkan kepadanya. Apa hujah hadis itu? Sejahat-jahat rumah yang ada anak yatim dibuat zalim ke atasnya. Yusa'u alaih, dibuat jahat buruk ke atasnya. Buat nyanyo kepada anak yatim. Ingat tahu lah tu dah. Tu dia.
Jadi kebaikan besar, kelebihan besar apa walaupun tengok tilik dia tu susah satu segi tapi dengan sebab dia jadi kelebihan orang lain banyak. Tu dah. Dengan sebab dia jadi kelebihan orang lain banyak. Orang pergi bela dia kelebihan besar. Nah susah satu segi, kesia belah satu segi tapi boleh kelebihan pula beberapa segi. Tapi kerana Allah jangan kerana suatu. Kadang-kadang ada juga ambil buat bela ni ada tujuan kau lain. Nak jagalah tu. Waktu pula pada niatlah dah. Innamal a'malu binniyat. Waktu dia di hati pula. Sebab tu kita kena tahu dulu. Tahu kelebihan asal dengan agama dan tahu pula kesalahan besar asal agama sabit maaf asal pau dengan anak yatim. Bola bela tu menjadi kerana. Itu ayat sakupau dengan apa dia dilarang mengerasi, dilarang menghina, memandalkan kepada anak yatim, terutama Nabi SAW Allah mengingatkan mu dulu pernah yatim. Demikianlah kita ambil pada situ lagu itulah. Kita dulu biasa susah. Jadi bila tengok kau susah dia depan hina lah. Sebab mu dulu susah juga. Baru dak senang sehari dua ni je. Kalau dak lebih baru dak lebih sehari dua ni je. Jawab terlupa asal. Ni ayat ni mengingat. Sambung ayat berikut. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun orang yang minta sa'il isim fa'il dari sa'ala. Sa'ala tu dari segi lugah terkadang sa'ala makna tanya. Terkadang sa'ala kita cuma makna minta. Maka di sini boleh tanggung kedua-dua tu. Cuma tempat dia sarahnya begini beza kalau mengaji segi lugah. Kalau kata sa'ala an, ayat ada an lepas pada tu, tu biasa dijumah tanya. Tapi kalau sa'alahu iyyahu, mari dua maf'ul muta'addi bi nafsi, terjemah minta. Tiba-tiba sini tak ada kait apa. Sa'il semata-mata. Tu bait dua. Terbenar dua dah. Sahabat yang tafsir betul bait dua tu. Mana dia tafsir? Dan adapun orang yang minta apa? Minta sedekah. Sedekah apa? Harta. Tu minta betul tak? Atau ilmu. Maka kita kecek ke tak minta sedekah ilmu? Kita kecek tak? Tak kecek minta sedekah ilmu. Kita kecek? Kau dekat sebenarnya sikit. Minta apa? Minta nak mengaji. Jauh sangat tu. Cari temu. Minta ajak. Nak sikit lagi. Ada kita dah kata. Minta nak belajar tu lah minta ajar. Minta menadah tu kita. Pagi tak ada. Tak kalah. Sikit je nak sikit je. Tu kalau orang panggil tok minduk duk tanya duk jawab tak kena duk pray dan naik atas itu dah. Kocok pray dapat. Dawatlah dak kau tahu. Kocok dah. Bila tanya jawab tak kena pray dan naik atas. Bo kena pa tu bo kena. Itu dah. Dia tak turun tu panggil tak turun. Tak turun dia tak kena tak turun. Tak turun dengan honok tu duk kena dah tapi honok tu. Ada biasa kata tak minta tanya sikit biasa tak? Tu honok tu Belagu minta sedekah tak? Kita tak kecek minta sedekah ilmu ke weh. Orang tak kecek. Minta sedekah ke tahulah minta harta dah lah. Terutama duit dan sebagainya. Minta sedekah sikit minta khairat sikit Nanti kita kecek ke balik harta benda. Minta khairat sikit. Minta sedekah sikit. Minta tanya sikit boleh. Dia tu banyak guna tu. Tu baru sakut dengan ilmu. Jadi masalah sa'il belaka. Tempat naknya adapun orang yang meminta, dia masuk dah tu.
Minta apa? Minta sedekah, sangkut dengan harta. Minta khairat, sangkut dengan harta. Minta tanya sikit weh. Tu sangkut dengan ilmu dah. Tu kata makan dua di sini. Tu dia. Ada pun orang yang minta apa? Sedekah, harta, ataupun minta tanya. Tu apa? Ilmu. Tak tanya sikit boleh dah, minta tanya sikit boleh. Ataupun tak ada guna minta, tanya sikit selalu dah. Kedua-dua tu terbenar. Maka jangan engkau hammat, halau. Jangan fala tanhar. Jangan engkau hammat dia. Main nak tanya sikit, gila. Jangan. Orang main nak minta tanya kita, harapkan kita tahu. Kalau kita tak tahu je ada buat hambat gitu. Maaf ni saya tak tahu masalah ni. Maaf ni saya tak tahu, saya tak ingat ni. Dia tanya orang lain dia, kata tak apa lagu tu. Bukan tanhar. Jangan tanhar. Fala tanhar, jangan kau hambat. Sebab apa? Bina tahak dulu. Dulu mu panah lalu kau Muhammad. Tak kau wajadaka dhallan, tak muka sesat lah rupa kan dulu mu. Ngaji ke mana, nulis tak pandai, baca tulis saya tak pandai. Itu kelebihan dia dah. Datang-datang mai pandai baca Quran, boleh royak perkara zaman dulu royak. Kalau tak betul cuba bertanya ahli kitab Muhammad royak betul dah. Tanya cerita Ashabul Kahfi, cerita budak muda sila gua kok mana. Ya tahu mana bukan zaman dia, zaman dulu pada dia. Ya royak boleh. Kita Zulkarnain hidup katuk itu ngayak juk makjuk. Ya boleh. Ada dijadi di pada tanah itu ini Allah mit mana tu. Kalau dulu mu tak ada apa-apa. Fahada, Allah tunjuk kamu. Jadi mah dulu mu tak tahu apa. Oleh itu orang main nak tanya, nak minta ngamu nak tanya. Mu jamak dia. Sebab mu ingat dulu tak tahu apa juga. Patut tahawi kamu, kamu bagi ya. Mu dulu susah wa wajadaka ailah. Makan dua lah situ. Mu dulu susah. Amalnya tak kala susah fa aghna, Allah dikaya. Dia berkahwin dengan Khadijah, dia punya harta. Berkahwin dengan Abu Bakar, orang ada harta. Jadi senang mu sebab tu. Ni pun mu ada harta, boleh kebulah. Apa itu berlaku peperangan, boleh harta ghanimah, boleh apa. Mu jadi awak hamba. Sabit tu Nabi SAW kata selepas pada buka Mekah, dia ada banyak dah. Dia panggil ekonomi keuangan lah tangan dia tu banyak dah. Maka dia kata ada siapa-siapa yang berhutang dengan kosak hatinya betul-betul berhutang kerana hajat suntuk sungguh berhutang. Serta pula niat betul-betul nak bayar. Tiba-tibanya mati tak sempat bayar. Katakanlah kalau tak ada harta lain untuk jadikan bayaran. Nabi kata fa ana waliyuhu, akulah sanggup. Masya-Allah. Adapun sebelum tu kan ada hikayat dia tak semaya. Dia main nak semaya jenazah, orang minta dia sampai masuk pergi nak semaya, mari teringat. Dia tanya dia ni ada lekat hotel tak? Ada lekat 2 dirham, kata dengan 2 dinar. Paling tak maya. Boy paling tu saya maya, kata setengah Abu Qatadah seorang sahabat, ya Rasulullah tak apalah, saya sanggup. Saya sanggup hotel dia. Dia pun semaya. Makna dia sanggup, lepas sini mai dia akan menyanggup lah. Ada pula dia tanya dulu, ada hotel tak ni? Ada hotel. Ramai-ramai siapa sanggup? Kata ada sanggup, buat mu maya lah. Dia tak maya. Tu belum tu. Apabila lepas pada buka Mekah, siapa-siapa lekat hotel dengan kosak bayar mana hati betul benar sungguh. Kalau lekat dengan tak ada nak bayar, tak apa aku. Itu mana kata Nabi ni aula daripada orang mukminin, lebih pada diri kita lagi dia ni. Sanggup. Sanggup pakai umat dia ramai. Itulah Nabiur Rahmah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia dididik ni. Sampai tak akhlak dia tu Quran.
Orang tanya Aisyah radhiyallahu anha apa akhlak perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jawab kana khuluquhu al-Quran. Akhlak dia Quran. Gitu akhlak dia Quran. Ini Quran ada apa orang minta jangan mu. Ya tak ada itu ni. Anak yatim, mu kena fala taqha. Perangai ialah ni. Tu akhlak dia Quran. Allah ni contoh pemimpin. Jangan akau mak. Lepas tu maka naklah akau beri. Ataupun tak boleh nak beri. Tak ada nak beri atau salah satu tu. Au li ahadi syai'an. Naklah akau beri jika mampu kepada beri. Nak takut situ. Atau jika tak mampu beri. Atau tolak dengan perkataan yang lemah lembut. Apa tadilah. Kalau katanya masalah kebetulan kita tak ingat, tak tahu kan masalah ni. Maaf saya tak tahu ni. Saya tak mengaji medan ni. Masalah. Lagu tu. Jadi tanyalah tu. Ya nak ya tak boleh je kau ke. Jangan lagu tu. Ada bedah dah bercara. Sudahlah. Nampi ada ajal tu kau teruklah. Nak jaga molek oi orang kenal nah. Orang memang mengadap kita ni cara hormat nak tahu kita buat lagu tu. Itu buka perut orang. Tahu tu. Ada. Bab kita tahu ya tak ada apa. Ilmu ni banyak sangat, ilmu ni luas sangat. Ada yang kita tahu, hak yang tak tahu lebih banyak. Macam ibarat kata tahu kita dengan tak tahu ibarat macam beg jari celulak air. Selalah air mari. Basah lekatnya anak tu je. Pahala lauk tak berpantai nak tanya anak. Tu dia dah. Abang kita jangan berasa ujub dengan ilmu yang diberi kita syukur. Abang tu mari adaknya jangan mudah jekah dia. Mu kena beri jika mu mampu beri. Kalau tak mampu beri, tolak dengan perkataan yang lemah lembut. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik, minta ampun lemah lembut lebih baik daripada sedekah beri tapi beri dengan ikuti oleh dia menyakiti. Bakit-bakit pula. Jawab, orang tanya, jawab Rasulullah. Tanya sama tak ikat hati. Ada juga lagu tu dah. Nanya. Demo ni terima kasih nyak mana muncul lah. Terima kasih kau ada gelak lama. Sama-sama terima kasih. Tak ada ke? Tu dia. Terima kasih boleh bagi ilmu. Begitu orang ada mari minta kita bagi. Itu didik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tu akhlak dia ni kat tak ada kan ayat lah. Sebab apa? Jangan bina kelik asal. Jangan kahmak hanya akau beri ataupun akau tolak dengan kata lemah lembut kerana akau pun fakir. Mu dulu pun orang susah. Mu dulu orang susah dari segi harta. Allah Taala wisne. Susah dari segi ilmu. Allah Ta'ala menghidayah kamu. Tu makan dua dah ni. Ayat ni klik pada dua. Wa wajadaka dhallan fahada. Kau tu tak tahu di segi ilmu. Allah Ta'ala tunjuk. Tengok letak jadi rasul. Ajar segala-gala. Segi harta. Wa wajadaka ailan. Dulu mu pernah orang susah. Lepas tu fa'auna. Tu habisna kamu. Oleh itu orang susah mari memberi sekadar mampu. Orang tak tahu mari tanya, merayak molek. Rayak molek. Kalau tak tahu tolak dengan baik. Tu dia. Tengok orang mai tanya ke dia suruh ayat tentang roh. Menjawab ini Muhammad. Mereka akan tanya roh tu apa dia macam mana kat roh. Menjawab molek, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nak jawab molek. Menjawab atau roh itu kerjaan Tuhanku. Gak faham lah. Orang-orang ahli fikir faham jawab itu. Kerjaan Tuhanku bukan kerjaku. Nak tekan aku tak ada kerjaan Tuhanku. Kalau itu bila kerja Tuhanku, wa ma utitum minal ilmi illa qalila.
dan tidak diberikan kamu malaikat hanya sedikit-sedikit. Sedikit yang kita tahu kerana dia tahu. Dia tak tahu, tak tahu lah. Begitu orang medak kepik dia tanya bila nak kiamat. Kan? Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Bila janji yang nak berlaku, kata nak janji kiamat, bila? In kuntum sadiqin, jika kamu tu benar kata kiamat nak ada sungguh. Menjawab, "Wala sudah amat." Qul innamal ilmu indallah. Hanya pengetahuan di sisi Allah. Tak ada di sisi yang lain. Lain tak? Hanya aku ni, wa innama ana nazirum mubin. Aku ni orang menakuti kata kiamat akan berlaku, kita akan bangkit ke hidup semula. Bila hidup semula akan terima balasan. Balasan terpula baik balas baik, jahat balas jahat. Ada syurga ada dengan aku. Aku boleh royak kau dah tu. Bila aku pun tak tahu. Jawab molek, jawab sembuh. Pada mu nak jadi juga. Hari molek. Apa tu dia jawab salah? Wallahu a'lam. Sekadar ni tahu, patut lagi wallahu a'lam. Nah, itu masuk dalam satu akhlak. Ada pun orang yang tanya, maka jangan akah mak, jangan halau, jangan kasar dengan dia. Ni orang tanya je kau macam mana? Itu kan. Lah nak tahu kau reti. Siap itu kan. Terkejut orang tanya. Baik. Supaya tu juga balik bila orang meminta barang. Kenapa semua? Tu dia hujan-hujan ni. Hujan. Itu kan ke yang dia dah serabut tak boleh motor. Meminta lah tu kau lalu. Alah, sekut dua aja. Hujan tak hujan pun habis ibu-ibu tak ada berhenti tu. Saja. Ni jadikan perangai ni. Ni baiki Allah. Halus sangat ajaran. Akhirnya ayat ni wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah, masya-Allah. Tuhan jadi hak sabit dengan bi ni'mati rabbika ni, nikmat dia tapi sebut di belakang. Allah, ni satu perhati cara ayat. Ni berkecek hak anak yatim, berkecek hak orang minta. Lepas tu nikmat hak dia beri, mung royak molek. Jadi cerita dia tak lek belakang. Utama hak lain dulu. Ingat tak? Lah nak kata. Dan adapun dengan nikmat Tuhan kau, dengan kurniaan Tuhan kau, ataupun dia katalah anugerah pemberian bahasa tak seka dah. Kadang-kadang tak ada usaha, boleh dengan tak seka. Tak ada cari di mula, datanya boleh. Kalau siapa terkejut nak boleh tu pun. Tak seka. Lagu tu apa? Anugerah. Kita orang biasa, datang orang besar main beri anugerah. Itu dah. Hanya siapa orang kata lapis mung. Tak itu kan. Nasabah. Yalah tak nasabah tapi pemberian dari Allah. Habis tu dia kata juga ke Nabi tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak. Jadi rasul kok mana ada gapo? Dengan mana kata. Orang nak jadi pemimpin mesti kena ada kelebihan. Betul? Qadiyah tu betul. Orang nak jadi pemimpin, nak jadi apa dia tu, orang-orang yang jadi contoh teladan mesti ada kelebihan. Betul. Tepat murak tu tak betul. Kalimatul haq urida bihal batil. Kalimah tu betul. Orang nak jadi pemimpin, nak jadi baris depan ni kena ada kelebihan. Itu betul. Tapi tepat tak betulnya murak dia tu. Mana murak dia? Kelebihan hak murak dia tu harta benda. Macam tu tak betul. Bahan Muhammad ada apa? Ni tempat dia habis tu tak betul tu. Kalau kata orang nak jadi kelebihan baik Rasul Allah, apa lagi lebih? Rasul Allah mana? Rasul manusia lagi pun. Itu kan? Orang kena tahu harap nak serah gapo ke dia ni. Orang harap ke dia ni. Kata harap bila nak serah. Jawatan nak serah tak leh tak harap. Tu Rasul manusia. Sama-sama kita tu hak latihkan tu nak pada kelebihan. Apalagi Rasul Allah. Mesti kena ada kelebihan. Apa? Kalau mumpah murak dia kelebihan ada harta. Muhammad tak ada apa harta ni ke apa. Ni kata murak tu tak betul. Ni hak takut ni kelimah kata betul tapi murak pasal lain.
Mari kita ikutkan jalan as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikut jalan Al-Quran dan hadis, tak ada jalan lain. Lepas tu kau lain pada Rasul semua tak betul, tak jamin betul, ulama tak ulama. Terleret lain dah. Lajaklah lah, makin ku tak khabar. Mula tadi molek dia mari kita turun Quran hadis. Betul tu molek tak gerak. Orang Islam duk bawah tu semua, tak ada tinggal-tinggal. Boleh kat pak mari, hak lain tak ada jamin betul, ulama tak ulama, orang apa kita tak jamin betul semua. Apa hak mana? Mana? Rasul kita tak ada. Terus ada anak baca tu mari dia orang lah juganya. Tak itu kan? Tok kita nak belajar tu orang lah belaka, pun lain bukan Rasul belaka. Pandang atau juit ngapa bom mai besar weh tak boleh turut bos tak lain. Aku mana? Baca kitab Nahwu Sarah dia belajar di siapa? Pandang rok ropok nasak kopak du mari man. No. Tak itu kan? Jadi terlupa ada kata murak batin takut sekali ni. Perkataan tu betul. Kahnak tu jadi salah. Ni betul Muhammad nak jadi rasul. Orang nak jadi rasul orang kena ada kelebihan. Pak Muhammad ada apa? Murak kelebihan dia harta. Tapi dia kata kalau letak rasul tu lapis Mughirah, Walid bin Mughirah, kami boleh jamrak kerana terkenal dia kaya dalam kau. Ataupun apa dia tu Urwah bin Mas'ud, orang terkenal di Taif. Tak lapis tu kami boleh terima ni tak Muhammad. Ayat yang jadi. Ini murak dia deh. Habaq tu hak ni pandangan manusia. Sabit kita klik pada hadis lepas. Laisal ghina an kasratil ardi. Hadis lepas dah. Nah, kita klik pada hadis ni semula. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafs. Tu hadis lepas ni. Tak ada cerita dulu. Hadis tu riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad. Dalam musnad dia ada Imam Bukhari, Muslim dan juga Imam Tirmizi, Baihaqi rahimahullah taala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lapanya laisal ghina an kasratil aradi. Tiada kaya itu apa kaya hak dinafi nak? Tiada kaya itu daripada banyak harta. Hak dinafi ni kaya mana? Sebab tu setengah ulama cara kata ana laisal ghina ayil ghinal haqiqiyyu an-nafi'u al-mu'tabaru. Hak tu hak dinafi tu. Tidak nafi bila banyak harta, kaya, nak kita kata tidak tak boleh. Hak kata tidak kaya ni kaya hak yang sebenar-benar. Ya hakiki, hak majazi tak kira. Kaya an-nafi'u, hak beri manfaat, beri berguna. Kaya hak yang diiktibar, hak boleh buat kira. Ialah kaya hati. Tu. Adapun kaya tu bukan daripada kaya yang sebenar, daripada banyak harta benda. Tetapi al-ghina al-haqiqi, hak yang sebenar, yang sejati, hak yang beri manfaat dunia akhirat, yang diiktibar, ialah ghinan nafsi. Terklik kena dulu. Tapi ahli dunia dia ada iktibar dunia. Sebab dia kata Muhammad ada apa? Tak ada harta benda, bahkan tuan pun duk tupai orang rata ya kata. Orang dak pandai hina, kena pandai rendah. Datang-datang mai mengaku diri jadi rasul ada apa? Itu nasbah ahli dunia dia panggil. Ada pergi orang mukmin masya-Allah tak ada nak tandailah Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam dah. Sayyidul khalqi wal anam, sayyidul anbiya wal mursalin. Sallallahu alaihi wa alaihim wasallam. Klik ke sini. Tak kala tu Tuhan kata ke dia, dan adapun dengan nikmat Tuhan engkau, dengan kurnia Tuhan engkau, anugerah Tuhan beri kemu tu Muhammad, fahaddis, maka khabar beritahu olehmu, berita olehmu, beritahu. Itulah kita buat tahu dia tinggal berita. Itulah. Beritahu olehmu. Kita buat dia berita. Khabar beritahu olehmu akan umatmu tu memberitahulah. Tapi beritahu secara mana? Bukan mutlak. Dengan syukur, dengan secara terima kasih kan Allah, dan puji sebut baik atas Allah Ta'ala
Tuhan yang ampunya kurnia. Nah, wallahu dzul fadlil azim. Allah itu ialah Tuhan yang punya kurnia yang amat besar. Tiba-tiba dia beri kamu jadi nabi. Dengan mu tak ada kata nak dak. Mu tak tahu apa. Dia pilih mu letak jadi nabi, jawab tak besar Allahnya pilih mu. Orang lain ada nak lah. Nah. Masa tu puak ahli kitab ada nak puak dia. Kadang dia bercakap atas anak. Orang nak jadi rasul sungguh dia kena apa? Nak dia keturunan dia. Ngana Muhammad ni turunan lain. Dia kata dah berlaku gitu. Nah, saya kira dia tak pilih. Tak. Kamu cerita Muhammad. Habis. Jadi mari satu perhatian. Jadi Tuhan susun tak kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kecek nikmat dia dulu baru kecek anak yatim itu. Dak, dia letak belakang weh. Hak sakut pautnya dia beri dia letak belakang. Ada bergaduh hak lain dulu. Ini satu pula balarah kita perhati segi Quran. Lalu tu dia kata sini, maka sebab ditakhir hak Allah. Ada. Ini nak bahas dari segi balarah. Maka sebab ditakhir hak Allah. Mana takhir? Tengok ayat ni sebut belakang ni. Sedangkan hak ni dah ayat nikmat dia beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, patut sebut tu dulu. Tapi tak disebut suruh bergaduh dengan anak yatim dulu. Maka sebab ditakhir hak Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebut belakang. Takhir daripada hak yatim disebut fa amal yatim dulu. Dan miskin, kata wa ammas sa'ila tu, miskin dari segi ilmu, miskin dari segi harta benda. Sebab apa kan dia letak sebut dia ke dia? Kerana maksud tujuan besar daripada segala taat. Apa taat mana? Buat baik anak yatim, masih ada satu amalan taat. Tunaikan permintaan orang yang meminta, itu buat baik, masalah taat. Kerana maksud daripada segala taat itu apa? Ialah karam hati. Karam. Apa karam? Mulia, murah. Karam. Ialah karam hati. Di dalam ataupun kita baca bahasa Jawi betul. Jawi. Bukan bahasa Arab dan Jawi. Karam. Karya dah. Orang kita cerita ke Arab. Karya Melayu itulah. Karya lah air tu. Itu istilah ke Arab lupa. Kalau orang mengaji ilmu tasawuf pengen gharak. Maka gharak tenggelam. Karam. Itu dah. Karam hati. Karam Melayu dah. Tenggelam hati yang saling itu. Itu dia nak sama dah. Kerana maksud daripada segala taat patuh kita pada Allah, buat baik, amal baik, dapatan larang maksiat semua tu masalah taat. Itu maksud utama ialah apa? Karam hati di dalam zikir Allah. Tenggelam hati kita, raih hati kita di dalam ingat ke Allah. Sabit bagi orang yang hati kaya bila sebut Allah yang berdebar-debar. Bila dia sebut Allahu Akbar, Allah Maha Agung, dia berasa halus tak ada nak ayat diri dia. Tu orang dok kata bila nak kecek dalam bentuk medani tarekat, kita buangkan kebesaran manusia. Kita buangkan kebesaran manusia, jangan terasa besar. Nak buang hak besar tak boleh lagi dak dah jawab tak. Tu dia. Kita buat yang dalam pandangan hati kita tu jangan kita rasa besar. Sekalipun kita jadi orang besar. Kita ni dari segi pangkat kita orang besar. Tapi kita buahkan kebesaran. Apa maksud buah kebesaran? Mana kita jangan berasa kata kita tu besar sungguh. Hak paling nampak sekali kata buah, sekali dengan buah zahir. Misalnya bila nak masuk majlis mesyuarat. Orang besar tak orang besar, hari ni kita buat kebesaran. Kadang ada alat pun cabut tak luar.
Tak itu kan? Bawa senjata pun tak boleh masuk jatuh. Tak luar. Ada yang mau pergi belakang tu. Bahkan kalau segala apa bintai kebesaran apa cabut tak luar dulu. Masuk pergi. Dia nampak apa halu belakang. Baru tak segar kalau nak kecek. Nah, lepas tu bawa tubuh pakai mula apa lah klik. Itu apa yang rupa Zuhir buai sebentar. Alat-alat nak masuk tak boleh weh. Buai sebentar. Tengok supaya kata orang besar nak buat alat jatuh nak tahap tu boleh nak tak sekali dengan geng-geng itu. Tak boleh. Kena buai buh dalam tu hati besar kerja kapal lah. Tak boleh mana. Kena buat lagu ni. Saru ni ya Allah dia bubuh ada cukup tapak ada dengan surah. Baru sah boleh buat naik. Nak bawa gitu tak boleh. Nak kita tak. Tu soalan tu itu Zuhir pecah sebentar tapi tak ada lucut ke kebesaran lah. Pada pandangan Zuhir tak ada. Nampak yang biasa kalau kita tak kenal lah. Hak nampak sekali kita orang Islam ni pergi ke Mekah duduk dalam ihram. Jangan siapa jaga nah, syarat jangan siapa jaga apa tak kenal siapa-siapa. Tak kira dah siapa dia tu tak itu kan. Dia di Muzdalifah duk guli garak tengah badan tu belaka. Cuma kita dak kenal, tu orang besar tengok dia jaga. Gitu ya, cuba pakai lock ni. Tak kenal apa dia tu. Tak itu kan? Tu hak nampak Zuhir kebesaran tu sudah buat tahallu apa siap. Tak itu kan? Baru nampak lah. Tu dia. Yang kita temu biasa. Lepas tu mai orang kenal. Assalamualaikum. Tak email dia. Kita tu email nampak. Baru tahu okey dia mau sebut lagu tu. Kalau dia suruh panggil tu email, suruh panggil tu munah, tekah ni. Kita si. Hamba Allah dalam ihram putih. Tak itu kan? Tu seolah-olah kata buat kebesaran. Mana dalam perasaan kita bukan kata buat siapa kejawab terlucu jawab dah. Tu maksud kata karam hati dalam zikrillah. Karam hati kalau Arab panggil gharaq ataupun istighraq. Sana kita silap lagi ke Arab. Kerana maksud daripada segala taat ialah nak karam hati. Tergelar di dalam zikrillah. Supaya karya di dalam air tak ada kan? Kapal besar tarono karya grup. Baik. Kapal apa lapis. Tu ada laut. Kapal tu ada jatuh laut. Sung kamai tu beratus-ratus orang. Baik. Habis tergelar. Tu karam. Fir'aun berjuta buat dia. Beruk nyaduk mengaku Tuhan selama kemari ana rabbukumul a'la dah tepuk dada. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Tengok besar dia orang takut mengeri. Siapa masak? Fa akhadahu Allahu nakalan. Tu ada laut. Karya ada laut. Habis. Tu nak bani hak Zuhir. Maka hak sini jadi ada perasaan kita tu raih dalam ingatkan Allah. Bila ingatkan Allah, salah habis kita. Bila sebut Allah, raih kita. Sebut kebesaran Allah, haluh sampai habis haluh kita. Sebut ketinggian Allah, rendah serendah-rendahnya. Nak berasa ada lagu tu? Tak ada lagi. Tak ada rasa. Makna kita ada. Dia pun tak sapa lagi kita ke tahap tu. Walau bagaimanapun ini susun ayat sebut wa amal yatim kecak anak yatim wa amas sa'id mai kecak nikmat dia tak ada belakang. Ada ayat kelebihan ni dia tak belakang dia. Apa ni maksudnya buat gapo-gapo pun jangan lupa dia. Hak dia suruh hormat anak yatim kerana dia suruh. Ya tak? Hormat kepada orang yang bertanya, orang minta kerana dia suruh. Jangan kerana beri gani nak orang lain. Apa mengai tu baik nak boyu bak kai tu nak ibu buat. Tak upaya nak boyu nak tumit. Itu kan. Jangan jadi kerana dia. Allah ayat ni masya-Allah. Biar pandai pau duk baca semua pula tu. Nah, ingat laca. Hati boleh pergi kok lain baca penuh. Ayat terlaca kita ni surah Wadduha ni dia. Tapi arti tak tahu pak mana. Allah ulah-ulik lah kita tengok ulah-ulik mudah-mudahan. Tu dia surah Wadduha ni. Ada setengah orang berkata kena. Duk baca oleh Quran, ada baca ayat ketok-ketok.
Dah juga kecek gitulah. Ya no ayat tu baca lebih tengah-tengah Quran surat besar lah tua panggil. Orang kampung tak kampung ada kalau banyak terawih ada memang duha. Ada jaga pula memang duha ambil di alhan. Mati mantap baca ayat ketok-ketok. Aduh. Bunyi kok anu tu. Tangguhnya bukan nak menghina kat ayat yang no ayat tu gitu lah dah. Tapi pergi kecek lagu tu serius. Ayat ketok-ketok itu. Ayat sekirat-sekirat. Orang nak kawal tak ingat, baca tak ingat, nak kacau nak tak ingat. Tak itu kan? Orang baca alif lam kata lagi sekirat tak lagi, mereka tak ingat. Kacau kan no. Tu dia. Baik. Tu sebab ditakhir kesebut hak dia di belakang tu apa sungguh letak di belakang tapi hak belakang ni jangan lupa ni. Allah deh. Dreba bawa tapi kelana aja terlupa. Itu kan. Allah masya-Allah balaghah Quran. Yang kitab tu barangkali silap huruf tu. Orang panggil karam hati di dalam zikrillah ni orang panggil apa? Yang di ibarat. Kita jadi ibadat dah. Jadi ibadat. Yang di ibarat pada sufi, yang diibarat kepada sisi ahli sufi ulama tasawuf. Dia panggil apa ni? Tergelar karih hati dalam zikir dia panggil apa? Dalam istilah ahli sufi panggil dinamakan dengan muraqabah. Kalau mengaji maqam muraqabah. Senantiasa hati mengita-ngita Allah tak peduli yang lain. Jawab banding lagu mana maqam muraqabah ni? Boleh kita buat minsa banding lebih kurang seperti setengah pada orang duk kalau kucing dia banding dengan kucing ketika dia muraqabah tikus pruk lagi masuk ke tu dia pah ada tu pada bunyi cek suara anak ke dah bunyi apa tikus ya ni tak itu kucing kalau itu lagi buat puih tak alih ingat kita tu tak gitu gerak apa tu muraqabah muraqabah menyita-nyita kan tak pada kelam. Kalau kita pula pasal apa? Pasal menyita buru tidur. Ada kita? Petang hari dia ada perhatiannya hari dah buru duk. Masuk tu. Buru titik ke, buru merebuk ke dah masuk ke tu, buru punah sebagainya. Dia petang lagi. Nah. Tanya dua ke apa? Tu kalau dia dengar, kalau tidak tak ada dengar dia tanya. Dia tak ada sungguh dia rahat. Orang ada tanya. Buat apa tu? Dia tak dengar. Tapi demo ni derah sikit. Buat apa? Jadi isarat. Kata ni duk tengok berapa lagi kan. Dah. Ada ita tak nampak lagi duk ita. Bon nampak. Bon nampak tu panggil musyahadah. Saya duk ngita-ngita ita duk. Nampak. Musyahadah. Tu istilah orang ahli tasawuf panggil. Ini ambil daripada hadis bila katanya Nabi SAW, akhbirni anil ihsan. Apa ihsan? Lepas pada tanya iman, tanya Islam, tanya ihsan, dia jawab an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau ibadat kerana Allah, baik betul zikir, betul apa semua tu, seolah-olah kau tu lihat dia. Kau duk itabu nampak dah. Nampak dah. Nanti kita nampak dengan mata kepala, muayanah je panggil. Ni musyahadah nampak dengan mata hati. Sebelum nampak duk ngita-ngita, panggil muraqabah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tak nampak dia, fa innahu yaraka, maka bahawa Tuhan engkau senantiasa melihat engkau. Engkau berasa kata dia senantiasa lihat engkau walaupun engkau tak nampak. Itu muraqabah. Bila engkau tengok nampak musyahadah. Dia panggil lagu tu. Pada sufi panggil karam hati di dalam zikir Allah, dalam ingatkan Allah, dalam sebutkan Allah. Zikir dia tubik dua, dia panggil lafaz mustarak. Zikir hati kita panggil ingat, zikir lidah kita panggil sebut. Karam hati di dalam sebut Allah, karam hati di dalam ingatkan Allah. Yang diibaratkan pada sufi ni, pada istilah atau pada sisi ahli sufi, dia panggil dengan muraqabah. Diibarat dengan muraqabah. Asal arti mengita-ngitai. Kita rasa kata Allah senantiasa melihat kita. Ya, orang kadang terasa gitu dia tak nak buat apa dah dia rasa.
Sebab ada setengah orang bahasa heran kat bapa. Mu nak pergi apa hari minta nak pergi situ apa hari nak pergi berjalan tu. Pergi ingat nah ya pesani pergi. Ya pun ingat semua. Walaupun ya pergi mana pun ya walaupun ayah tak ada sekali, duk berasa dia, ayah aku tahu. Ayah aku senantiasa. Bahawa kita orang minta aku tak saya takut ayah aku. Ayah mu mana, ayah ada rumah tu. Ayah ada rumah apa tak saya, aku tak saya. Apa? Senantiasa tidak wasa Allah apa ayah dah tengok. Ayah dah tahu semua. Nah, itu rasa gitu ya orang je lekat sana. Cuba ayah ada ini dah, tak ada apa, tak ada siapa dah. Tu jadi galik lalai panggil. Sampai makan hati ni. Atau musyahadah, senantiasa melihatkan Allah pada setiap suatu. Ini kata orang ahli sufi, ma raaitu syai'an illa wa ra'aitullaha fihi, ya ada ma'ahu, dalam istilah dia. Tidak aku lihat sesuatu dengan mata kepala, malaikat senantiasa aku lihat akan Allah di sana. Tengok benda tu, lihat Allah di sana. Tapi itu telatah orang kita itu bi Allah. Lihat kejut Allah. Tak ada coket dak lah tu motor berat tu. Mak Allah. Itu biar lagu tu. Allah. Walaupun dengan tak ada sengaja nak kata Allah kita kejut Allah. Allah itu baik mari. Allah siapa? Nama Zat Wajibal je. Mu hak Allah. Aku hak Allah. Mana? Tak lepas ada hak Allah. Tapi dia tu baik tak ada hak Allah dah. Allah. Gitu tak? Allah. Tu dia. Supaya kita tengok gambar gajah. Gajah. Tak ada kata gambar gajah dah. Tengok gajah duduk dinding. Gajah mana duduk dinding kata. Gambar gajah. Royak lah kata gambar. Tu ingat temu pahadah ke. Tak ada kena duduk tafsir lah. Gajah. Saya tu kan. Jalan temu stoko spot bakar. Gajah. Mata gajah. Mana gajah? Entah dia. Dia buai hazah bih mudah pakai ambil ibu tadi. Ambil tuah lalu panggil. Temu tapak gajah. Gajah. Tak ada kata ni tapak gajah, tak pakai gajah. Ambil tuah lalu. Ni pun sepatutlah. Tengok suatu benda pokok, binatang Allah. Pakai ambil tuah lalu. Ambil tuah lalu. Lepas tu terbersih mula lah. Ini makhluk Allah. Ni satu. Bersih semula lah. Nanti panggil siapa situ dah. Atau satu panggil lagi dia panggil dawamul hudud. Dawa arti berpanjang. Senantiasa. Dama yadumu dawaman. Hudud hati-hati. Hati-hati. Hati senantiasa hati setiap Allah. Perbandingan lagu mana hati-hati. Ni supaya tata ni kita selalu tiap-tiap minggu duduk hati mengaji hati badai. Terus sekali dengan badai dah mari, tiba-tiba kita uzur. Demilah Allah siapa masa nak pergi tak boleh, demi nak bangun tak boleh pening. Tapi kat badai tak pergi pun hati-hati. Dia panggil hati-hati dia panggil. Tak ada lagi Allah saya besok nak pergi saya tak esok putus tapi nak pergi tak boleh. Tapi hati-hati. Bila lagu tu maka boleh bahagia dia tu supaya hati diri dengan badan. Sabit tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dapat ghanimah perang Badar, bila bagi cabut pergi awi ke Uthman radhiyallahu anhu. Sedangkan Uthman tak ada hadir. Uthman nak hadir. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata muntah hadir, mu jaga Ruqayyah kerana Ruqayyah dia sakit. Jadi terikat Uthman tak boleh nak pergi kerana kena nak jaga Ruqayyah. Manakala pergi tengah-tengah duduk di Badar sana dapat maklumat Ruqayyahnya meninggal. Radhiyallahu anha anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhuma. Jadi bila bergiar pasal beri bergiar kepada Uthman. Sebab apa? Badar tak ada hadir, hati dia hadir. Ada bergiar. Supaya itulah kita dah biasa jemaah, kita biasa duduk mengaji, biasa duduk hadir itu kata uzur. Bagi uzur tak ada hadir Badar, tapi supaya hadir juga boleh pahala. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ni kelebihan ni. Orang mengakali orang istiqamah ni. Tu dia masya-Allah. Tu panggil dawamul hudud. Ini berkecak bak dalam. Dalam istilah panggil
Dawamul khudu. Jadi makna kata sebut Allah akhir sekali apa tu supaya apa amalan duduk situ. Dan mudah-mudahan ya dijadi rasul. Yani dan mudah-mudahan yang dijadikan akhir rasul itu yatim. Semoga-moga Allah Taala menjadikan rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam tu yatim. Dan ail yang papa yang berhajat, nah itu beri rasanya. Mudah-mudahan Tuhan beri rasa dulu. Nak jadi jawatan besar beri rasa susah dulu. Ngayatin je biasa. Dan biasa jadi gemala. Nah, biasa jadi gemala kambing. Apa tu? Sebagai belajar mendidik, menterbiah. Nah, biasa. Apa-apa? Sikit lagi dia akan jadi gemala manusia. Ra'i. Tengok tu. Allah. Dia ni biasa pelera binatang. Dia ni biasa. Dia tahu. Tu dia. Sebab bila berlaku kecemasan apa-apa tu sekaligus cemas atas nama tabiat. Tapi bila ingat ke biasa tu, dia tu baik mari empau ketik yang biasa. Nah. Dia tu orang duk kata biasa ya. Tak ada. Jadi kalau merasa biasa je tak apa tu orang. Kalau tak berasa gitu, laleh kata aku. Kata kita dah. Laleh kata aku dulu. Kata awak aku dulu tak apa. Ada lagi tu dah. Bahasa ke? Biasa ya. Tak tahu kalau duk kata biasa tu. Saya baca ayat-ayat banyak main lagu tu. Bila orang mendusta, bakit bohong dia penyakit tu. Muhammad bukan mu saja kena penyakit tu. Dulu-dulu kan mai kena. Biasa lagu tu. Itu dah. Payah juga nak sampai ke biasa. Poketik macam ni ke dia kan. Hapit poketik juga dah. Biarlah ke mana orang yang Allah Taala belah hati dia sampai ke situ. Mudah-mudahan yang dijadikan, semoga-moga dijadikan oleh Allah akan Rasulullah itu yatim sallallahu alaihi wasallam dan ail ya fakir itu beri rasanya. Apa? Supaya pelihara akan anak yatim dan ail. Ya biasa. Dan pula rahim keduanya. Supaya rahim atas pada pelihara. Supaya rahim kedua ni, supaya kasih sayang ia dengan keduanya. Itu makna kita. Ya ada sifat kasih sayang. Masya-Allah. Sampai orang nabi-nabi pada umumnya gitulah. Macam-macam tu awak bersusah. Tengok Nabi Yaqub jugalah jadi pecat dengan anak berpuluh-puluh tahun kan. Anak dia saya sekali Yusuf tu hanya pecat. Ni buat sabar kawan anak juga. Tahu telaganya jual. Bahawa Yak kata mati makan dirima. Yaqub tahu semua. Tapi gak fasabrun jamil. Bila dia anak makan dirima, ni nafsu buat ni. Tengok ni darah ni. Bijak gimana ni makan Yusuf dia tak ada cari baju. Anaknya seluk baik. Masalah macam begitu. Lepas tu kat fasabrun jamil tahu dah tak anak dia belak. Dia tak harap dia mula masa nak ambil pergi tu lagi dah. Tapi dia nak kena terkedih, saya tak beringat. Boleh pergi situ pula. Ja'al qadar wa amiyal basar. Bila datang qadar tak lain kena semata. Beringat antara mana pun kena. Klik situ pula qadar. Lepas tu kat becak juga. Mula pada situ dia ingat Yaqub kan sampai jadi selaput mata. Tengok istilah apa kata jadi buta. Sebenarnya tidaklah kerana buta ni panggil tak sesuai dengan orang jadi rasul. Selaput. Ni yang dalil apabila Yusuf alaihissalam berkenal dah dia, kenal ke saudara dia, ambil baju dia dah pakai, hama ambil baju kelik dia letak tahi buat ayah, dia nampak diri tak ada nak ubah apa. Fartadda basira. Bila hak ni buat kelik, dia buat kelik baju nu Yaqub dok bau dah nu. Aku dok bau Yusuf, kalau dia mau tak kata aku nyanyak kak. Tapi aku ni tak ada kata apa dah kan buatmu. Aku ayat tak ingat Yusuf mu atau aku nyanyak. Royak gapo mu kata aku di dalam kesesatan. Walah aku noyak sungguh. Bila klik siapa apa tak baju nampak. Aku dok kata dah hak aku tahu yang kamu tak tahu ni dia lah ni. Maaflah ayah, kami bersalah, minta apa lah ayah. Ayah, tak apalah aku nak minta apa nanti tunggu.
Tak ada kata nak murih, nak supah Allah. Kalau kita lah anak saya sekali yang buat tahu cak cerak ke puak abang. Ai tu kak mu tak ngaku anak thamma jahanam. Tapi dah Yakub sabar. Ni Yakub Allah. Pas sebelum pada tu dia dapat jadi Israel kena lari dengan malam. Adik kasar bekai. Dan nak bunuh dia lari. Israel lari tengah malam. Macam-macam pula cerita. Tu atas seorang-seorang nabi dan rasul kada tengok sejarah dia tu kan. Itulah apa tu untuk jadi contoh pada kita umat Allah mustarat tu tengok buat nabi. Di pasal ni peace lalu kita. Masya-Allah. Cukuplah suratul insyirah makkiyah. Allah